Dah. Okay, tajuk? Tak ada. Lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, sesi live hari ni sebenarnya adalah kelas bersama teacher-teacher. Tapi ada topik awal-awal ni adalah untuk, boleh juga explain untuk parents. Jadi mana-mana parents yang menonton tu, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau saya sempat jawab, kalau tak sempat jawab mungkin saya bawa ke nantilah Okay, so hari ni kelas, bukan kelas lah, okay, live hari ni tajuk dia adalah berkisar kepada macam mana apa nak pasang saya, macam mana kita nak kita bagi rangsangan bahasa dalam rutin lah kita pergi, bukan dalam aktiviti ataupun perkara-perkara yang kita buat harian. Okay, apa-apa juga aktiviti. Contoh masa dekat rumah, masa kita main dengan dia, macam mana kita nak bagi rangsangan tu. Okay, apa teknik-teknik yang biasa kita pakai. Sebab yang ni biasa saya dah banyak kali dah sebenarnya saya buat live tentang tajuk ni, tapi tak apa, just untuk kita review balik. And actually yang ni lebih kepada explanation untuk saya bagi pada tim saya. Okay, boleh tengok tim saya. Kan saya tengok sikit. Ni tim saya, yang hujung sana Amirul, Childhood Education. Okay, Childhood Education. Yang ini Fahana apa? Fisioterapi. Kita ada Amira, Occupational Therapist. Hujung sana sikit tu yang paling glamour sekali. Favorite teacher, Occupational Therapist, teacher Wawa. Yang pegang kamera tak mahu ke? Tak apa. Yang pegang kamera ni ataupun nutritionist. So kita ada speech, occupational therapy, nutritionist, physiotherapist dan childhood education. So almost lengkap kita akan tambah lagi. Almost lengkap. Okay, untuk tim ni lah. So ini tim-tim yang akan cover kebanyakan program-program yang ada di Aisyah Kasih Academy lah. Tapi hari ni saya akan explain sikit berkenaan macam mana nak rangsang perkembangan bahasa dalam sesuatu aktiviti yang kita buat dan juga dalam aktiviti harian. Tak kisah aktiviti apa. Okay, tak kisah aktiviti apa. Dalam kereta ke, masa mandi, masa makan, masa tengah main kereta, masa tengah main bola, masa jemur kain, masa masak, contohlah So kita boleh gunakan teknik-teknik ni. Ini teknik-teknik basic. Okay, so tukar colour. Hijau lah. Hijau bahaya. Alright. So biasanya kalau kat rumah mungkin aktiviti kat rumah lah. So tapi kalau dalam klinik, dalam sesi aktiviti dekat sini, kebanyakan aktiviti yang kita buat macam hari tu lah kan. Aktiviti yang kita main-main dalam apa tu? Macam tampal gambar, tampal kertas, kita ada main apa tu, bola kan, buat bola besar, baling bola dan sebagainya. Yang masa tu macam mana kita nak bagi rangsangan bahasa pada masa tu. Okay, yang pertama sekali, faktor yang kita tengok yang pertama sekali, ni untuk yang dalam Facebook juga, yang untuk di luar juga. Okay, yang pertama sekali, bila kita nak bagi rangsangan bahasa, benda yang kita kena consider nombor satu adalah level anak, level bahasa kanak-kanak tu. Okay, sebab setiap kanak-kanak level je kan lain. Kalau kita perasan yang pagi, okay, ni program kat sini yang pagi kan level dia lain, yang petang level dia lain. Jadi teknik kita nak bagi rangsangan bahasa tu pada umur yang berbeza dan pada skill, sebenarnya bukan umur, pada skill yang berbeza adalah agak berbeza, sedikit berbeza. Teknik dia sedikit berbeza. Okay, mungkin teknik sama tapi kita kena be flexible untuk tukar the way kita nak anak tu improve. Sebab kalau kita bagi input yang sama, kata level rendah input macam ni, level yang tinggi pun input yang sama. Jadi anak yang input tinggi tadi ni, mungkin dia rasa benda tu terlalu sikit untuk dia. Dan dia nak grow lebih tak boleh. Sebab dia tak ada input yang lebih bagi dia. Okay? Benda yang dia dah tahu, kita keep bagi tahu. So, tak ada something yang baru lah. Okay, macam tu. So kita kena keep bagi something yang baru, bukan sekadar benda yang dia dah tahu. Okay. So bagi macam untuk parents-parents kat rumah, contohnya bagi parents kat rumah, contoh time makan. Paling senang lah time makan. Okay, masa time makan, apa perkataan yang biasa kita guna atau biasa kita sebut masa time makan? Sedap. Lagi? Makan lah of course. Makan, sedap. Lagi?
Nyam-nyam kalau bunyi. Nak sikit. Nak sikit. Suap kita ada guna. Kan? Tapi Dah lama. Tapi cuba tengok dalam seharian kita, ini yang antara contoh-contoh perkataan yang kita boleh guna tapi tak semestinya kita guna, betul tak? So contoh seharian dalam rumah masa makan, apa perkataan yang paling kerap guna? Ni untuk parents paling kerap guna. Contoh sedap. Kalau kita every time kita pakai sedap, selalunya anak tu dia boleh dapat sedap tu cepat. Sebab kita selalu ulang perkataan tu. Kan? Jadi kita cakap bila start setiap kali suap, sedapnya, jadi benda tu dia akan dapat cepat. Tapi kalau kita nak tambah vocab dia lebih, kita tak boleh hanya sekadar guna perkataan sedap tu sahaja time makan. Kita guna juga perkataan-perkataan lain yang relate dengan time makan tu. Macam tadi lah, makan, suap, nak sikit, bagi sikit, contohnya. Ataupun letak atas pinggan ke something yang vocab dia berbeza-beza. Bukan sekadar hanya sedap saja. Jadi itu antara maksudnya perkataan kita boleh tambah dalam setiap aktiviti dia. Jadi bukanlah bermaksud kita kena guna semua, katalah ada 20 perkataan yang berkaitan, 20 guna serentak, tak, dia bukan macam tu. Tapi kita guna secara berperingkat lah, guna sikit, atau nanti next time guna perkataan lain pula, next time guna perkataan lain pula. Contohlah macam ni, katalah kita punya aktiviti rutin apa, bukanlah rutin, means masa dekat sini lah, masa dekat kita punya kan AIP ni, Simpan kasut. itu rutin, simpan kasut, buka kasut, kan rutin. Basuh tangan. So, contoh, time basuh tangan. Time basuh tangan, apa bahasa yang kita boleh bagi time tu? Cuci. Wash hand lagi, cuci. Apa wash. Lain tu? Gosok. Yes, lain is another words. Sebab katalah let's say 6 bulan dekat sini, takkan kita nak guna hanya perkataan wash sahaja. Kita tak ada bagi additional information lain berkaitan cuci tangan tu. Hanya sekadar perkataan wash je, padahal ada banyak perkataan lain pula. Selain tu apa? Apa lagi? Sabun. Sabun, betul? Action wash, lagi apa lagi? Bila buat sabun, bila main sabun ada apa? Ada buih. Bila ada buih, tu buat apa? Apa buih tu, apa colour dia? Apa dia punya structure? Apa yang ada masa buih? Belon. Yes, kita boleh buat belon. Betul tak? It's another words yang berkaitan. So masa itu adalah time yang paling best untuk kita tambah vocab. Sebab takkan 6 bulan kita nak guna perkataan wash je. Kan? So dia tak ada penambahan yang baru. So katalah 6 bulan kita guna perkataan wash, kalau vocab dia tak cukup, kita bagi yang sama, dia dah dapat vocab tu, kita tak tambah yang baru, dia takkan keluar banyak. Dia akan terhad kat situ je. So sama juga dengan kat rumah pun sama. Okay, belon, bubble, ada buih. Lepas tu dengan buih tu kita boleh buat apa? Dengan buih tu kita boleh buat apa? Action apa kita boleh buat dengan tiup? Yes, tiup buih. Pandai je bawah. Okay, so lagi tiup. Okay, tu buih kan, lepas tu cuci. Okay, cuci, gosok. Masa nak ambil sabun tu apa kita buat? Apa action kita buat? Tekan. Picit. Kan, is the word picit. Picit sabun. Oh, keluar. Sabun keluar. Oh, gosok. Wah, ada buih. Oh, kita tiup. Oh, ada belon. Kan related benda tu. It's related masa cuci tangan. Memang takes time sikit lah, tapi berapa lama je? Sampai 5 minit lah. Tak sampai 5 minit pun. Kan, tak sampai. So bayangkan dalam masa berapa minit cuci tangan je, berapa banyak words kita boleh bagi. Bukan kita tak cerita lagi, ada sinki, air keluar lah. Lepas tu kalau contoh, kita tutup sinki tu, air bertakung lah. Kan, so banyak benda yang kita boleh bagi pada masa tu. So bila cuci tangan, gunakan masa tu, tak perlu rushing. Mungkin kita ada aktiviti lain nak buat, tapi tak perlu rushing masa tu. Guna masa tu untuk bagi that words. Tapi bukanlah serentak bagi semua, tak. Ada time-time tertentu je lah. Okay, ada time tertentu, mungkin time ni kita bagi 2-3 words. The next time cuci tangan, bagi lagi 1 words yang baru. The next cuci tangan, bagi lagi 1 atau 2 words yang baru. So benda tu berperingkat. So dia dapat benda tu secara berperingkat lah. Okay. Cuma yang level tu melalui cerita soal level pemain. So level ni, yang satu macam yang saya cakap, level anak ni maksudnya macam ni. Contohlah, okay, kalau contohlah anak tu masih lagi tak bercakap. Okay. Bila anak tu masih lagi tak bercakap, contoh masih lagi mungkin bunyi pun masih tak ada lagi, bercakap pun belum, tak ada words yang meaningful words, maksudnya perkataan yang bermakna lagi.
Jadi kalau yang macam tu, kita sendiri, okay, penggunaan bahasa kita kena simple. Contoh kalau grup pagi masa lagi tak cakap so masa cuci tangan, kita ambil satu aktiviti masa cuci tangan. Masa cuci tangan, kita punya bahasa guna 1 atau 2 words paling banyak. Contoh, wash hand 2. Okay, oh tekan sabun 2. Oh tekan 1. Gosok 1. Okay, kita jangan guna bahasa yang macam ni. Oh cepat tekan sabun. Oh sabun keluar. Okay, cepat gosok tangan. Terlalu panjang, dia tak boleh pick up. So level anak tu kalau masih belum bercakap, guna 1 perkataan ataupun paling banyak 2 perkataan dalam 1 ayat. Sebab kita nak dia pick up semua perkataan tu. Sebab tu kalau kata let's say kalau anak tu dah start meniru, okay, contoh anak tu dah start meniru orang dewasa cakap, kalau kita gunakan ayat yang panjang, contohnya kita cakap, okey, oh tekan sabun keluar banyaknya sabun, jom kita gosok. Dia tak ada stop tau. So bayangkan anak tu dia dengar bunyi macam tu, kalau dia cuba tiru, apa akan jadi? Dia keluar macam mana? Dia akan keluar bahasa sendiri. Tahu tak? Rasa tak? Ada bubur. Itu bahasa tu. Dia cuba nak tiru orang dewasa cakap panjang, tapi dia tak ada words yang konkret tau. Dia tak ada words nak masuk satu-satu tu. Dia tak ada. So that's why kita bagi satu-satu untuk dia pick up benda tu seketul. Bila next time, bila memory dia dah bagus, dah lebih besar dan memory dia dah makin increase, baru kita bagi lagi panjang. Untuk early stage, kalau yang belum bercakap sebenarnya dari segi memory dia tak boleh ingat benda panjang tau. Sebab lagi pun waktu tak ada lah. Contohlah kita pergi negara Jepun, tiba-tiba kita baru nak belajar bahasa Jepun, barulah tahu berapa patah bahasa Jepun ni tadi ni. Kau orang tu cakap sesuatu mungkin kita boleh faham kan, the words yang kita boleh pick up, kita boleh tiru. Bayangkan orang Jepun tu cakap berabuk macam ni. Memang macam hai. Kan? Itu bukan orang boleh buat hai. So dia konsep dia macam tu. So maksudnya kalau level yang tak bercakap lagi, 1 ke 2 kali. Tapi kalau yang kita punya session petang, katalah yang dah bercakap 2 patah macam tu. Okay, dia dah ada bahasa tapi pendek-pendek lah, 2 patah, baru sepatah-sepatah ataupun 2 patah macam tu. Jadi penggunaan bahasa kita kena sama ataupun lebih sikit daripada bahasa dia. Contoh siapa? Razin. Okay. Dia boleh buat dalam 2 patah kan? 2 patah perkataan. So bila 2 patah perkataan, contoh dia cakap okay, wash hand, dia cakap wash hand, dia sebut wash hand. Okay, dia sendiri sebut spontan wash hand. So kita punya tugas tu untuk tambahkan perkataan tu lebih panjang. So apa kita boleh tambah? Tambah your lah. Boleh? Dia nak tambah sikit, tambah 1 atau 2 patah daripada dia punya sentences ni wash hand. Apa yang kita boleh tambah lepas tu? Boleh? So sebut nama, kata Abu nak wash hand ataupun Abu want to wash hand kalau English lah. Kan? Itu kita tambah dekat depan. Kalau kat belakang? Use. Oh, wash hand wash hand kat mana? Kat sinki ke? Kat mana? Nama tempat. Wash hand dengan apa? Kan? Macam cuci tangan dengan sabun. So kita tambah sikit lagi. So dia tahu lepas 2 patah tadi tu ada lagi boleh tambah lepas tu. So dia tahu, oh dia tambah perkataan lain rupanya lepas tu boleh tambah lagi. Kalau kita keep guna 2, dia tak tahu macam mana nak kembangkan lagi ayat dia. So yang tu dah masuk pengembangan lah sebenarnya. Okay. So itu macam mana kita nak tambah dalam jadi satu kita kena consider satu level ni sebab kita nak consider sepanjang mana kita nak cakap dengan anak. Okay, so kita kena tahu level anak. So kalau kata anak tu level dia memang tak cakap lagi, sama ada 1 perkataan, 2 perkataan ataupun buat bunyi. Banyakkan buat bunyi sebab budak-budak suka tiru bunyi. Macam masa basuh, apa bunyi kita boleh buat? Bunyi air kan. Kalau gosok anything lah, sounds yang macam excited, yang rasa macam best. Budak-budak dia selalu kalau bila kita buat bunyi, dia akan attend lebih baik. Kan? Dia akan lebih benda tu sebab macam lagu kan. Dia macam tu lah, something yang rhythmic. Okay, satu yang ni kena consider untuk tengok level anak lah. Bila kita nak bagi rangsangan ni, satu kena tahu level anak dekat mana. Okay, lepas tu bila dah tahu level, barulah kita boleh guna teknik-teknik yang mana saya nak tunjukkan lepas ni. Okay, dah berapa minit? Got bateri je. Tak ada bateri kan? Okay, so antara teknik-teknik yang kita bisa pakai, okay, kita dah tahu kenapa si level anak, takat mana dah bercakap ke belum, dah bercakap berapa patah, faham macam mana.
Okay, dah faham macam banyak ke, faham sikit ke, ataupun tak faham lagi arahan ke. So benda-benda yang macam tu tak boleh ke tak nak attend. Sebab tapi kalau cuci tangan, selalunya budak-budak akan tengok. Dia akan tengok apa yang dia buat. Kan, dia akan tengok apa yang dia buat. Sebab itu adalah kita panggil rutin yang memang jadi kat diri dia. So something situation yang jadi direct pada diri dia, bila kita bagi stimulation, bila kita bagi bahasa, dia boleh connect directly. Dia tak sama tau kalau kita ajar pakai gambar. Contoh kita nak ajar cuci tangan pakai gambar. Kan? Kita tunjuklah gambar orang cuci tangan. So, oh ni sinki, cuci tangan. Kita the next gambar, oh ada orang picit sabun. The next gambar, oh cuci ada buih. Dia tak sama, kefahaman dia tu tak sama dengan kita pergi sinki buat benda tu. Dia experience benda tu kan lain. Kita belajar dengan buku, dengan experience kan berbeza. Sama, kita sendiri macam tu lah. Kita sendiri pun macam tu. Maksudnya kalau kita belajar through experience dengan belajar through buku kan berbeza. Dia punya tu. Belajar through buku ataupun through kertas tak semestinya kita boleh buat lepas tu. Kalau kita tak faham, tak boleh guna. Kita tak semestinya boleh Kena ada guna. orang tunjuk juga. Yes. Kan kena ada orang tunjuk juga. Oh okey, baru dapat. Mungkin boleh mempercepatkan proses, tapi kalau ada real situation, guna real situation terus. Okay. So gambar tu mungkin boleh membantu. Macam tu. Alright. So sama juga dengan parent-parent kat luar sana. So sama je konsep je. Okay. Kalau ada real situation, guna real situation lebih bermakna dan dia boleh apply terus. So bila boleh apply terus, barulah dia boleh gunakan bahasa yang dia belajar tadi tu direct kepada situasi yang betul. Bukan sekadar dia menghafal. Kalau yang menghafal nanti dia guna mana-mana, tak dia guna pada situasi yang tak betul. Sebab dia tak really faham tau konsep tu nak guna. Right. Okay, so antara teknik-teknik yang biasa kita guna, kalau tengok saya biasa buat sesi, apa yang you all boleh nampak kalau time, contohlah bila dalam session kan sikit-sikit saya dengan budak-budak tu, apa yang you boleh nampak, apa yang saya selalu buat? Bagi words. Okay, kita bagi words. Macam mana saya punya pembahagian words tu? Sambil buat action. Sambil buat action, macam guna situasi yang sebenar. Tapi saya sebut banyak kali juga. Repetition. Ulang. Repeat. Contoh macam contoh kita main guli kan. Cedok guli kan. Okay, semalam kita ada aktiviti cedok guli dalam parent ni. Sebab cedok guli ni kita nak ajar untuk fine motor. Sebab pakai sudu, fine motor fokus, cedok. Okay, sebab fine motor pergerakan tangan tu, cedok. Okay, dan bawa tu lepaskan dekat yang tempat yang sebelah. Sebab kita nak satu kita punya target untuk fine motor dan satu lagi dia cross midline. Cross midline ni midline. So dia cross pergerakan tu cross midline. So dia lebih kita panggil bilateral, bukan bilateral. Cross midline lah, cross kita punya body ni. So kita cedok dan kita tuang sebelah sini. Satu kita train untuk fokus, kita train untuk fine motor. And masa kita buat aktiviti guli tu, cedok guli je aktiviti dia. Okay? Cedok guli pakai sudu apa tu? Sudu air kacang tu. Okay? Jangan pakai sudu besi tu dia susah nak lekat. So kita pakai sudu ais kacang, so lebih senang. So ni kalau parent-parent nak buat kat rumah lah So kalau dari situ, apa language kita boleh bagi? Cedok lagi? Letak. Selain tu? Ambil, buang. Warna guli. Sebab kita pakai guli, so guli. Sudu, boleh introduce dulu kan? Sudu, guli, whatever. Okay, selain tu apa lagi? Bagi kawan. Bagi kawan boleh. Tunggu. Kalau tak boleh nak tunggu. Okay, bukan turn dia, okay, ambil turn. Sebab kita buat juga ambil turn. So okay, turn siapa cedok untuk cedok. Okay, cedok. Tapi kita guna masa tu sebab kita first time buat aktiviti tu. Jadi untuk kali pertama mungkin kita guna perkataan kata contoh cedok letak. Betul tak? Kita repeat that word banyak kali. Cedok letak. The next time kita buat aktiviti guli, cuba cari perkataan lain yang kita boleh ulang selain cedok dan letak. Sebab kita nak dia dapat perkataan baru. Contohlah, dia bukan tak boleh sebut cedok dan letak tu, tapi ada certain benda, certain perkataan lain yang kita guna tapi kita highlight perkataan lain pula. Dia sebenarnya highlighting. Okay? Contohlah, sekarang ni kita ulang cedok letak, cedok letak, cedok letak. Okay, the next time kita mungkin kita nak ulang sini juga, contoh perkataan sini. Okay, letak sini contohnya. Okay, cedok, oh letak sini, kita letak kat sini. Okay, ambil dalam ni, oh letak kat sini. So, yang letak kat sini tu kita banyak bagi tekanan. Yang lain tu kita cedok tu disebut juga, tapi tekanan dia banyak pada perkataan tu. So dia tahu, oh ada perkataan lain. So
So aktiviti sama tak apa, tapi janji words kita guna tu kita cuba tukar-tukar. Yang bukan word kita guna, the words kita yang kita tekankan. So kita tak boleh nak guna. Maksudnya contohlah kalau 6 bulan cedok letak je kan, so dari segi vocab dia tak bertambah. Sebab kita sekarang kita aim dulu sebelum dia bercakap, aim untuk dia faham dulu. Bukan dia sebut lagi tau, dia tak ada aim untuk dia sebut. Sebabnya sekarang vocab yang ada dalam diri dia yang dia faham tak cukup banyak lagi. So dia kena ada at least 50 yang dia faham untuk dia keluar. Kalau selagi dalam ni tak ada 50, nak keluar susah, tak boleh. Sebab dia vocab ni dia belajar dengan mengumpul dulu. Dia kumpul, lepas tu baru dia keluarkan. So that's why kita bagi je any words, tapi dalam keadaan yang terkawal lah, bukan bagi main tabur je. Dalam keadaan yang terkawal. So kata aktiviti dulu. The next time mungkin kita nak introduce puli warna apa pula. Puli merah, cedok yang merah. Letak. Besar kecil. Yang besar kecil sebab kita ada different size. So kita tekankan lebih dulu. Kita tak sebut perkataan cedok, tapi kita punya penekanan kepada perkataan tu yang lain-lain. Okay, sebab itu kita panggil highlighting. Kita highlight the words yang important on that time kita nak mudah ingat. Okay, so ulang. So dia sebenarnya dia yang ini, dia masuk topik besar dia adalah sorry lah, padang highlighting info. So ada highlighting, satu kita ada ulang, dua kita ada satu kita highlight benda, selalu kita guna apa? Yang kata pen. Jangan jawab pakai highlighter. Ni ulang dari segi verbal. Ulang dari segi verbal maksudnya Kalau highlighter tu lain tu kan. Tapi samalah function dia. Kita pakai highlighter tu untuk apa? Ingat. Sebab bagi kita senang ingat tu tak? Sebab kita rasa benda tu penting. So dari segi kita nak bagi language, kita kena highlight certain words. Kita nak anak tu dia rasa ni words ni important ni, penting, dia kena ingat. Tone. Kita panggil intonation. Intonation. Buat intonation sikit. Maksudnya kalau kita tekan dari segi intonation, mungkin yang words yang kita contohlah cedok. Cedok. Letak, pandainya, cedok lagi. Kita cedok lagi. Letak. So the words yang kita nak tu, kita macam tinggikan sikit bunyi dia berbanding bunyi-bunyi lain. Sebab bila kita bercakap kan banyak words yang kita cakap tu banyak sometimes, tapi kita cari satu atau dua yang kita highlight, kita nak dia dapat that words. Okay, so contohlah, pandainya. Contoh pandainya. Jom kita nak buat lagi sekali. Panjang, it's okay nak guna, tak ada masalah. Cuma tone kita tu jangan kita nak guna lagi sekali. Macam semua naik, tak boleh. Jadi satu dua je yang betul-betul naik. Yang lain tu kita pakai nada yang biasa, tapi janganlah boring sangat. Janganlah macam kita nak buat lagi sekali. Cedok. Macam terlalu obvious sangat kan. So dari segi tone tu kena kawal lah, macam kita cakap macam biasa, tapi yang ada satu words tu kita tinggikan sikit. Dari segi kita punya intensity ataupun kekuatan bunyi, dan juga kita punya pitch. Tahu kan intensity tu apa? Kekuatan suara. Dan pitch tu maksudnya kita punya nada tu, tinggi ke rendah. Okay, pitch. So intonation. Sebab yang ni untuk lebih kepada untuk attract dia punya attention sebenarnya. Attract dia punya attention. Macam lagu lah. Macam mana budak suka lagu? Sebab intonation dia banyak. Lepas tu dia boleh hafal cepat. So kita bercakap kena berlagu sikit. Satu lagi. Apa lagi? Kita pakai apa kalau nak highlight something? Kalau kita cakap sejuk lah ataupun sejuk kan? Yang mana lebih boleh kesan? Ada action, sebab dia akan ingat action dulu sebenarnya. Daripada words dia akan ingat action. So kita tambah ini, kita panggil gesture lah. Gesture ataupun action. So ini antara benda-benda yang kita guna untuk highlight the information. So risau kalau macam contoh kita nak ajar besar kecil kan. Kata bunyi besar. The words besar tu kalau intonation dia mungkin besar. Dengan kita punya mulut besar, mata besar, semua besar kan. Dari segi kita punya expression, mata besar, mulut besar semua. So everything menggambarkan benda tu besar. Tambah lagi gesture macam besar. So dia akan lebih macam dia dapat banyak. Kita panggil apa, bukan sekadar dia dengar, tapi dia dapat visual cue yang lain. So benda tu membuatkan kita lebih senang ingat kan. Kalau kecil, suara kita pun kecil tu tak? Dari segi suara kita, mata kecil, mulut kecil, tangan kecil, semua kecil, semua ada tu bukan susah lah kecil.
suara kecil dengan mata-mata kecil. Jadi visual cue tu kena sama. Jadi dia lebih senang ingat. Dia lebih senang ingat. Kita sebenarnya kita nak dia senang ingat dan senang dapat, senang pick up, senang masuk. Macam kita lah, kalau kita pergi kelas kan, cikgu tu bukan main boring lagi cakap-cakap mendatar. Dia balik tu tak tahu lah ingat apa. Tapi kalau kita cikgu tu penuh dengan intonation, dia ada something yang dia highlight, kita mesti ingat lah certain thing yang dia highlight. Kita tak ingat semua tapi kita ingat benda yang dia highlight. Itu function dia. So bila kita nak bagi bahasa ni, kita kena guna yang tu, especially kalau anak-anak yang memang ada masalah attention. Attention dia pendek, dia tak respon sangat pada orang. Kita panggil pun tak ada respon, kita cakap dengan dia berkurang respon. So yang ini membantu dia untuk dia respon ataupun dia interest dengan benda tu. Okay? Kalau perasan ada setengah tu, bila kita cakap besar, dia baru besar baru dia macam dia cakap apa lah, dia macam tengok something yang ada benda lain. Okay, so just untuk attract dia punya attention lah. Sebab kebanyakan yang kalau yang ada masalah yang delay ni, sometimes attention dia memang ada isu sikit. Dia akan ada isu pada attention. So ini pada bahagian highlighting, ulang intonation dengan gesture. Kita guna gesture ataupun attention action. So lepas tu kita ada satu lagi yang tadi ni saya dah explain kita ada extend. Maksudnya kita panjangkan ayat anak. Okay, dipanjangkan ayat. Okay, yang ni tadi yang saya cerita awal tadi. Contohnya kalau anak tu dah bercakap sepatah, kita tambah satu atau dua perkataan lagi. Kalau anak tu masih lagi tak ada perkataan, kita guna satu atau dua perkataan. Tapi kalau anak tu dah bercakap dua patah, ayat dua patah, kita tambah jadi tiga atau empat. So tapi kena be kreatif lah nak tambah apa. Tapi janganlah fancy sangat, tambah dulu. Biasa-biasa je. Kalau ayat tu dia memang dua, tak ada nak tambah tak apa. Dia ayat tak payah dapat kepala. Tak payah tambah lagi. Duduk mikir tak tambah apa. Betul lah. Saya nak tambah apa. Kalau dah memang tak ada nak tambah, ayat tu memang dua je. Dia memang panjangnya gitu. Contohnya, apa ayat yang dua? Boleh tambah sebenarnya. Kebanyakan ayat kan, kebanyakan perkataan sebenarnya kita boleh tambah editing yang related. Contoh kalau makan nasi, kita cakap makan nasi, lepas tu kita boleh tambah apa lagi? Makan nasi? Kalau kita selalu guna perkataan makan nasi, okay, apa lagi perkataan kita next kita boleh tambah lepas makan nasi? Makan nasi banyak sikit. Dah banyak sikit pula. Makan nasi banyak. Dah banyak sikit. Banyak tu kena action banyak tu dengan gesture. Banyak macam tu kan. So makan nasi banyak ataupun makan nasi lauk je. Makan nasi dengan ikan. Kasi tambah. Makan nasi ni sedap. Makan nasi nasi panas nanti. Kan? So itu dia method of tambah. So bila nak tambah tu sometimes dia benda tu kena practice. Baru dia datang sendiri. Kalau kita jarang, sometimes kalau kita buat je benda tu tapi bila suruh fikir tak terfikir. Tapi bila kita bagi rangsangan, kita kena control. Kita kena sentiasa berada dalam in control bila kita nak bagi language tu banyak mana dekat dia. Sebab kalau kita terlalu bagi banyak sangat, dia tak ada pick up pun tak guna. Better kita bagi sikit tapi dia boleh pick up, daripada kita bagi banyak tapi satu tu tak masuk. Okay. So extension. Kalau yang tak ada langsung, banyakkan bunyi. Kalau yang langsung tak ada bunyi pun tak ada. Let's say bunyi ni contohnya macam miau ke, itu bunyilah macam kalau makan nyam. Dia sengaja dah tiru bunyi. Tapi words tak ada. So kalau dah tiru bunyi, words tak ada, banyakkan bagi words. Dia punya cue. Dia punya keywords dia. Tapi kalau bunyi pun tak ada, banyakkan bagi bunyi. Dan lepas tu baru words. Bunyi dulu. Nyam. Sedap. Baru bagi words. Dia akan dapat depan tu dulu sebenarnya. Yang belakang tu tak tahu dapat ke tak, tapi kita just bagi. So maksudnya kalau macam basuh, nak cuci, cuci, dia mungkin dapat yang sounds tu, tapi cuci tu mungkin lambat sikit. Sebab words tu sometimes bunyi dia pendek-pendek, jadi sometimes dia pick up, dari segi pick up lambat sikit. Sebab dia ada kaitan dengan kepanjangan bunyi, intonation bunyi dia ada kaitan. Okay. So lepas tu ni extension. So kena sentiasa be in control. Maksudnya contoh, tengok label anak. Setiap anak walaupun yang pagi perasan tak lain-lain label tu. Kan ada setengah dia dah start tiru. Ada setengah tak ada langsung. Ada setengah memang bunyi pun tak ada. Jadi kena tahu priority. Bukanlah priority, maksudnya setiap anak tu yang mana kita nak bagi bila cakap dengan dia. Sebab tu saya suruh
kita tak galakkan seorang teacher jaga seorang budak tak. Sebab you kena experience semua jenis. Baru dia tahu macam mana nak bagi language stimulation yang berbeza pada kanak-kanak yang berbeza, level yang berbeza. Padahal level dia lebih kurang sama sebenarnya, tapi lain tau. Even sometimes dari segi arahan kita bagi setengah budak, kita boleh bagi arahan, oh duduk sini cepat kita cedok. Kita boleh buat macam tu. Tapi ada setengah cedok, letak. Cedok, letakkan lain intonation dia dengan cara dari segi tu. Biasanya kalau yang betul macam mana? Yang susah nak follow. Yang memang kalau suruh follow instruction, memang tak nak ikut. Dia memang akan buat perangai dan something kan. Kalau yang macam contoh even parents kat rumah bukan akan face benda ni. Sebab anak ni dia lain-lain tau. Dia bukannya semua kita boleh guna cara yang sama. Bukan semua kita kena cakap berlagu tak. Contoh kalau anak tu dia memang kalau duduk, kau suruh buat kerja memang tak nak buat. Memang mengamuk ke something lah. Okay? So biasa kalau yang macam tu memang dari segi intonasi, dari segi suara tu dia kena nampak tegas sikit. Nampak tegas. Bukan kita marah dia tegas. Contohnya arahan tu kena pendek. Tak boleh meledek-ledek. Maksudnya okey, cedok, letak bagus. Oh cedok, letak bagus pun dia bukan pandainya tak. Pandai. Pandai pun nak cedok lagi. Letak. Oh cedok, letak. Okay, pujilah sikit masa tu kalau dia buat. Tapi kalau yang jadi setengah-setengah jenis budak yang memang dia suka main. Dia mau duduk, dia main macam mana? Siapa? Ni si kecil siapa? Ama. So yang 2 tahun tu? Asri. 2 tahun tu kan dia suka main. Dia sangat attend kalau kita main dengan dia. Yang tu boleh guna banyak intonation yang menarik. Oh pandai. Oh cepat-cepat kita cedok. Oh letak, wah jatuh. Something macam tu. Dia boleh guna yang macam tu sebab dia attend. Kalau yang tak attend tak boleh bagi banyak macam tu sebab dia too much words. Dia kena hardkan words tu. Okay, sama juga ni untuk parents kat luar juga. So tengok anak tu yang macam mana. Anak tu lain-lain. Setiap anak tu lain-lain. Kita bukan tak boleh nak guna satu jenis. Memang ulangan tapi ulangan sampai pun berbeza. Intonation pun berbeza untuk anak yang ada masalah mungkin tingkah laku yang tak nak ikut dengan yang memang suka main dan yang ikut, lain juga intonation dia. So tengok kesesuaian. Tapi dia punya key tu dari segi panjang ayat dia sama. Bukanlah sama, maksudnya lebih kurang lah. Kan? Kalau tak respon tu? Yang macam tak ada respon. Tak ada respon? Kau tak ada banyak isu. Kau tak ada respon, kalau kita cakap cedok pun tak buat kan. Kita cakap cedok, dia tak buat, pegang, dia sudut kan. Kalau pegang, kau tak pegang. Kalau tak pegang pun ada juga. Kalau yang macam tu, terus buat physical prom. Maksudnya bantu secara fizikal, pegang tangan dia, pegangkan sudut, cedokkan dan tuangkan dalam bekas. So kita tolong dari segi fizikal. Okay, bukannya kita cakap bila kita bagi arahan, okay cedok, dia tak cedok dan kita pun okey lah dia tak boleh buat. Kita assume macam tu, tak boleh. So maksudnya kena bagi tahu macam mana nak buat benda tu. Let's say kita bagi arahan cedok, dia tak tahu macam mana cedok, tunjukkan macam mana nak cedok. Pegang tangan dia, cedokkan dan letak dalam bekas. Dan buat 2-3 kali dan lepas tu tengok dia buat sendiri ke tak. Sebab kita punya aim nak suruh dia buat sendiri. Kita tak nak tolong dia sampai habis task tu. Okay? So kita bagi sekali 2 kali je yang kita bagi physical prom yang penuh tadi tu. Okay, pegang tangan, cedok, lepas. Jangan cedok lepas. Okay, the next time tu lepas tengok dia buat sendiri ke tak. Kita just bagi arahan, okay cedok. Kalau dia tak buat juga, tolak sikit, tengok boleh ke tak. Kalau tak buat juga, jangan bagi fizikal balik. So maksudnya kita kena be flexible untuk senangkan dia. Lepas tu kita susahkan. Lepas tu kalau tak boleh juga, okay bagi balik. Lepas tu, tapi kita kurangkan dari segi bantuan. Sebab kita tak nak tolong dia sampai habis. Bila kita tolong dia sampai habis, selalu takut dia jadi dependent. Nanti setiap kali nak buat, dia tahan dia tangan macam ni. Dia tunggu kita pegang. Sebab dia bukan tak tahu nak buat sometimes, tapi sebab kita dah biasa bagi, dia akan hold. Sebab dia nak dapat. Benda ni kan bila kita pegang dan tolong, dia rasa satu benda yang dia panggil apa words tu. Maksudnya dia rasa confident macam dia rasa confident bila ada orang tolong dan buat kan. Nak buat sendiri dia tak confident sebab selalu orang yang tolong buat. So kita tak nak dia develop macam tu. So kita tunjuk tu hanya sekadar nak dia tahu macam ni cara buat. Tu je. Kalau dah tahu buat, okay buat sendiri. Ya kan tu. So, sama jugalah untuk parents di rumah sama je. Walaupun saya tak tengok kamera tapi sama je. Alright. Ada soalan ke tak ada kan? Cibra tak ada kan? Saya nampak sangat. Okay, so extend, highlight, extend,
maksudnya kita expand ni maksudnya pelbagaikan. Yang ni tadi contoh Contoh cerita pasal cuci tangan tadi lah Contoh cerita cuci tangan tadi ni. Sebab kat cuci tangan ni kat sekolah buat, dekat rumah buat, dia everywhere kita cuci tangan kan. So kita boleh gunakan benda tu. So contoh expansion, kita nak pelbagaikan. Macam ni kita extend, kita panjangkan. Kalau pelbagaikan ni maksudnya kita pelbagaikan jenis vocab yang kita gunakan masa cuci tangan. Contoh, kita cakap wash hand itu kita menamakan action. Kita menamakan action. So kita ada macam contohlah menamakan. Kalau nama objek tu mungkinlah ni sabun, itu menamakan objek. Still vocab. Okay, menamakan objek ataupun action. Okay, lepas tu apa lagi kita boleh guna selain menamakan? Kalau kalau kita cuci tangan, lepas cuci tangan apa jadi? Basah, boleh, bersih, boleh. So yang tu dia kita masuk kepada, kita cerita tentang konsep kan. Basah, kering, lap, lepas tu lap, kering kan. So konsep basah, kering ke apa-apa. So kalau kita boleh cakap, tangan kotor, basuh, dah bersih. It's a concept kan, konsep bersih kotor. Okay, so kita namakan action. Lepas tu konsep lagi. So the vocab is different. Vocab dia lain-lain. Lepas tu kalau kita nak masukkan elemen sensory, bukanlah sensory, maksudnya feeling, rasa. Air sejuk kan, kalau air gitu maksudnya sejuknya air. Kalau kat rumah ada air panas tu, kita boleh buka air sesuap, panas kan, itu something yang feeling. So vocab dia pun lain. Kalau nak melibatkan unsur feeling, keseronokan, kalau seronok lah tu tangan tu. Tak seronok, sedih basuh tangan. So macam, bestnya air. Something yang ada feeling, bestnya. So kita, maksudnya is a different type kan, bestnya. Lepas tu, ataupun kalau kita basuh tangan, kita boleh cakap, teacher basuh tangan, teacher pun basuh tangan. So it's a third person, orang lain yang basuh tangan. Ataupun bukan third person, second person. Kalau third person, tengok tu, maksudnya is berkisah tentang basuh tangan, tapi dia berbeza-beza tau. Konsep penggunaan dia tu berbeza. Konsep penggunaan bahasa tu berbeza. Ataupun cakap, lepas makan cuci tangan. Is konsep masa. Lepas. Dia buat lepas. Konsep masa. Kita dah habis makan, cuci tangan. Dah siap makan, cuci tangan. So ada konsep masa kat situ. Macam contohlah kalau kita main kereta, kita cakap, esok kita naik kereta. Is konsep masa esok. Bila lagi nak ajar konsep masa? Konsep masa kan susah kan. So itulah time kita nak ajar. So dia boleh refer kepada situasi yang sebenar. Ataupun kita cakap, naik kereta, tadi kan kita naik kereta. Kalau dia tahu, dia memang lepas naik kereta tadi, tapi the word tadi tu mungkin dia tak tahu lagi. Tapi bila kita guna, tadi kan naik kereta. So dia boleh, naik kereta tadi tu, mungkin dia boleh relate that situation timing tu tau. Tadi dengan perkataan tadi tu refer kepada timing yang macam mana. Sebab timing susah nak ajar. So dia best time nak ajar tu bila situation tu jadi. Kalau situation tu tak jadi, memang susah nak ajar. Macam mana nak pakai gambar kalau timing? Kemarin jenuh nak pakai gambar kan. So esok pun susah. Esok macam mana nak cerita esok? Betul tak? So maksudnya bila situation tu jadi, masa tu kita guna. Esok kita naik kereta, contohlah kita cakap, esok kita naik kereta. So esok dia naik kereta. So mungkin dia flashback. Dia ingat, okay, semalam cakap esok. Dan kita, kalau kita guna benda tu repetitively, dia akan start faham lah. Mungkin takes time lah banyak kali. Dia ambil masa lah benda tu. Of course lah, ambil masa pun ajar benda tu. Bukan sekali tak ajar tu dia terus dapat. Dia lambat lah benda tu. Dan okay. Okay, faham eh? So nanti bila bagi language stimulation, next time saya nak tengok semua benda ni ada. Dia sebenarnya kalau kita biasa guna, dia naturally datang je. Dia tak perlu kita berfikir lah. Cuma mungkin pada awal, pada masa sekarang bila kita nak start, itu datang kita control diri kita. Tapi bila kau dah selalu guna, bila aku cakap, benda tu dia macam automatic tau. Dia automatic je keluar. Bila nampak dia, kita terus cakap. Nampak dia, kita terus cakap. Dia automatic. Awal-awal nak jadi automatic memang kena banyak latihan sikit lah. Agak-agaknya agak-agaknya bahasa buruk. agak-agak macam apa? Dan mungkin akan ada bahasa-bahasa pelik lah yang bukan pelik.
Dia tak pelik. Dia spontan tapi benda tu kita jarang guna. Perkataan kita jarang guna dan dia akan jadi macam tu. Orang akan nampak pelik. Tapi dia punya bahasa, dari segi bahasa tu kena ingat, bahasa tu as natural as possible tau. Naturally. Bukan nampak sangat berlakon ataupun kita create that word. Tak. Naturally. Macam, jom basuh tangan. Basuh tangan dengan sabun. Kan biasa je. Kita jangan create macam, jom kita basuh tangan. Basuh tangan. Basuh. Jom kita basuh tangan. Okey, macam tak. Okey, mari kita basuh tangan. Bukan mari, boleh lah bukan mari. Tapi macam kelakar lah ya. So kita guna bahasa yang kita guna untuk komunikasi. Bahasa biasa. Bahasa pasar. Bahasa kita bersembang. Kalau campur English dengan Malay, dia tak confuse ke? Dia tak ada isu confuse. Tapi better betul-betul faham tak confuse. dia sebenarnya dia campur bahasa Melayu dengan Inggeris ni, dia bukan isu confuse bahasa tau. Budak tu dia tak tahu pun benda tu bahasa Inggeris ke bahasa Melayu. Dia tak tahu pun dulu benda tu bahasa. Dia tak tahu, yang dia tahu is nama. Tapi masalah dia macam ni. Bila katalah kalau kat rumah parent cakap English, kat rumah parent cakap English, dan bila kat sekolah kata kita guna bahasa Melayu. So dia dari segi capacity kita panggil capacity mind dia untuk terima perkataan tu kan lambat. Even satu perkataan pun jenuh kan nak ajar banyak kali repetition. Bayangkan untuk satu perkataan kucing ada 2 nama. Dia perlukan capacity 2 memory untuk ingat benda tu tau. Satu memory pun juga dia tak confuse. Tapi dia akan jadi kalau kita cakap bahasa campur, dia pun akan cakap macam tu. Jadi kalau cakap macam tu jangan salahkan dia, kita pun cakap macam tu. Dia akan sepatutnya dia boleh create ayat yang sama macam kita buat. Contohlah, kita kata jom kita wash hand dengan sabun. Contoh, misal kita wash hand dengan sabun. Bila katalah let's say, kalau itu memang perkataan yang kita guna, kat rumah pun itu memang wash tu memang wash. Semua orang guna perkataan wash. Kat sekolah wash, kat rumah wash. So dia akan dapat satu perkataan wash tu. Dia tak tahu benda tu bahasa Inggeris, dia tahu benda tu is a words. Okay? Dia tak tahu benda campur tu, dia tak tahu kita tengah buat mixing code whatever. Okay? Dia tak tahu, tapi dia dapat bentuk as a biji macam tu. So kalau kita guna memang secara consistently kita pakai. Okay, jom kita wash hand pakai sabun. Jom kita wash hand kat sinki contohnya. Okay? So wash hand, the word wash hand dia dah dapat sebagai satu action cuci tangan. Kalau let's say kita guna jom kita basuh tangan, the words basuh tangan tu dia tak familiar. Saya tak faham. Dia bukannya tak confused, dia tak faham pun the words tu. And nanti later on dia bercakap, dia akan guna wash hand kat sinki. Wash hand tu dia guna as action membasuh tangan tu, dia guna wash hand. Sebab itu je bahasa yang dia ada. Tapi kalau kita guna 2 bahasa, let's say kat sekolah basuh tangan, kat rumah wash hand. Kalau capacity dia bagus untuk pick up 2 jenis, 2 nama pada satu action yang sama, okey lah. Tapi kalau capacity dia rendah, maksudnya untuk mengingat satu perkataan pun susah, kita dah bagi beban dekat dia untuk mengingat banyak bahasa. So better pakai konsisten, pakai satu bahasa. So that's why kalau yang macam kat rumah pakai English, pakai juga English kat sini. Kalau dekat rumah memang pakai bahasa Melayu, kat sini kita ajar bahasa Melayu. Walaupun kata anak tu vocab dia banyak English, walaupun anak tu vocab dia English, sebab dia dapat vocab tu mungkin daripada TV, daripada dia tengok YouTube kan. So kebanyakan English, memang vocab yang dia banyak English. Tapi kalau orang sekeliling cakap Melayu, apa guna dia tahu bahasa Inggeris tu? Dia nak communicate dengan siapa? Lepas tu nanti pergi sekolah bahasa Melayu pula lagi. Kan pening nak tukar pula bahasa. Boleh ajar daripada sekarang, betul tak? Tak payah tunggu nak ajar ni, lepas tu nanti nak tukar pula lagi. Kan dia banyak proses tau nak tukar bahasa. So better kalau kata kat rumah memang consistently pakai bahasa Melayu. Parents memang confident ataupun selesa dengan bahasa Melayu. Dia bukan the matter of pandai cakap, confident. Okay, selesa. Okay, kalau kita tak selesa dalam tu bahasa, kita nak ajar kat orang susah. Walaupun kita tahu, contoh kan, kita tahu bahasa Inggeris kan, kita tahu bahasa Inggeris, kita faham bahasa Inggeris. Tapi kalau suruh saya ajar bahasa Inggeris, saya tak ada ajar. Sebab saya bukan competently orang yang pakai bahasa Inggeris. Sikit boleh lah. Tapi kalau saya sendiri tak selesa nak bercakap bahasa Inggeris, macam mana saya nak ajar orang untuk communicate dalam bahasa Inggeris? Dia konsep dia sama. Jadi kalau macam untuk parents kan kat rumah, bahasa apa yang paling selesa diguna? Ajar bahasa tu. Dan kalau dia dah dapat satu bahasa, dia dah dapat konsep belajar satu bahasa, later on nak tambah bahasa lain senang. Sebab konsep belajar bahasa tu dia dah ada. Dia dah dapat bahasa Melayu complete, nak tambah bahasa Inggeris, bawah 5 tahun, kejap bagi 6 bulan dia ada. Memang saya dah buat eksperimen gitu, buat eksperimen. Betul, tapi sebab dia memang seorang ni, dia delay. Tapi dia
dia cakap English, full English. Tapi sebab tak apa, sebab parents memang cakap English, so it's okay. So parents memang fully cakap English, so dia cuma cakap English, full English. Dan dia dah sampai satu level yang bahasa dia tu sama level dengan umur dia. Dia dah match. Tapi lepas tu isu dia nak masuk sekolah-sekolah bahasa Melayu. Dia langsung tak tahu bahasa Melayu tau. Sebab parents memang totally English. Isu dia kat situ. Saya kata tak apa, ajar bahasa Melayu. So parents balik rumah, parents cakap totally full bahasa Melayu. Seorang cakap Melayu, seorang cakap English. So seorang cakap full bahasa Melayu, seorang cakap full bahasa English. So dari segi sentence dia cantik tau. Dari segi susunan ayat tu cantik. Dia tak mixing lah. Dia bila nak cakap English, dia akan cakap full English. Cakap Melayu, dia akan cakap full sentence English, bahasa Melayu. So dia cantik. Dari segi formation sentence tu cantik. Tak ada rojak-rojak. Dia tak punya rojak. So nanti bila pergi sekolah, dia dah tahu, oh ni bahasa Melayu sentence dia macam ni, bahasa Inggeris sentence dia macam ni. So lebih mudah untuk dia dekat sekolah bila datang time nak buat ayat tu. Kalau kena buat ayat kan kat sekolah kan, gambar kena buat ayat. Dan kalau bahasa rojak dah keluar. Bagi dia tu bahasa dia. Kan dia punya tahu mixing ke apa. Kalau memang wash hand tu, memang dia kecil besar wash hand, pergi sekolah memang dia boleh wash hand. Memang dia akan sebut wash hand. Dia takkan cakap basuh tangan kalau tak pernah guna. So jangan expect dia sebut basuh tangan lah kalau tak pernah dengar perkataan basuh tangan. So that's why, walaupun anak tu vocab dia banyak bahasa Inggeris, kalau kat rumah parent pakai bahasa Melayu, kat sini saya akan pakai bahasa Melayu. Sebab saya nak dia dapat bahasa tu. Dia dapat bahasa tu dari orang, bukannya daripada somewhere. Robot-robot mana dia cakap English dengan dia tu kan. So that's why kalau anak tu vocab bahasa Inggeris banyak, memang sebab anak dapat daripada gadget bahasa Inggeris banyak, jangan takut untuk guna bahasa Melayu kalau kita memang cakap dengan dia bahasa Melayu. Just cakap je bahasa Melayu. Cakap bahasa Melayu dulu. Bila saya dah tak faham sangat, nak tukar balik arahan bahasa Inggeris, tukarlah bahasa Inggeris, tapi banyakkan bahasa Melayu. Dan make sure sentence bahasa Melayu kita tu betul. Walaupun bahasa pasar, tapi the structure betul, susunan. Okay, sebab susunan bahasa Inggeris bahasa Melayu tak sama. Dia punya susunan tu, dia punya kata nama, subjek, predikat dia tak sama. Bahasa Inggeris dia lain. Bahasa Inggeris dia ada S lah, dia ada past tense, present tense. Bahasa Melayu tak ada. Kan? So kalau setakat nak belajar bahasa Inggeris, cakap macam gitu-gitu, baik tak payah. Betul-betul ajarlah dia cakap bahasa Inggeris betul. Kalau cakap macam ala-ala kadar je, tak payah pun tak apa. Ajar bahasa Melayu. Kita semua duduk Malaysia. Masalah ni. Okay? So tapi kalau nak ajar bahasa Inggeris, memang kena competent lah. Sebab ni level, katalah macam ni. Katalah kita sekarang anak tak bercakap lagi. Kita punya level English, setakat sepatah dua boleh lah. Sit down, oh come here, oh eat rice. Itu pun grammar laut. Kau setakat itu kita boleh ajar bahasa Inggeris, tak ada masalah. Imagine budak tu, level dia akan meningkat. Takkan kita nak level berpatah je sebanyak ayat dia. Kalau kata umur dia dah take shoes, tu pun tak betul grammar. Wear shoes. Grammar tak betul kan? Lepas tu, kata kita punya bahasa Inggeris takat-takat tu je. Kan? Saya punya Inggeris takat-takat tu je. Inggeris saya tak bagus sangat. Okay, takat-takat tu je. So masa cakap bahasa Melayu, bahasa mudah. Okay. So bila macam tu, so katalah bayangkan anak tu tadi, okay, level setahun okay, 2 tahun okay, 2 tahun memang level dia. Anak tu kalau 4 tahun, level bercerita. Cuba cerita dalam bahasa Inggeris boleh tak? Pakai dia punya past tense, present tense, pakai dia punya SS tu, SS tu, pakai conjunction, kata hubung English, boleh ke tak? Kalau kita tak ada ability tu, jangan cuba-cubalah nak ajar bahasa Inggeris. Nanti kalau biar orang kata nak ajar bahasa asing tu, hantar orang ajar bahasa lain. Kita ajar bahasa untuk communication, bahasa yang kita confident. Okay? Tak kisah siapa-siapa, teacher ke, siapa nama parents ke. Okay? So maksudnya kalau kita confident cakap macam tu, cakap je macam biasa, macam kita cakap dengan orang lain. Kalau kata satu rumah tu, cakap husband dengan wife cakap bahasa Melayu penuh, tapi kenapa tiba-tiba dengan anak cakap English? Tak pelik. Kan cakap je lah bahasa Melayu sebagaimana kita cakap dengan nenek dengan atuk dia ni. Kan? Ikutlah anak dia ada bahasa Inggeris, lepas tu nanti ajar bahasa Inggeris. Bila dia dah boleh communicate. Bila dia dah boleh communicate dengan baik menggunakan satu bahasa, ajar bahasa lain tak ada masalah, sangat sekejap. Dia akan cepat pick up. Okay? So itu rules dia. Sebenarnya nak ajar apa-apa bahasa pun rules dia macam tu. Guna bahasa yang kita confident. Guna bahasa yang kita selesa. Oh, dia tahu maksud dia, apa yang disebut bahasa lain. Kita senang nak bagi tahu dia. Kita pun tak berfikir je kataan. Contohlah masa basuh tangan
hand tu nak ajar bahasa Inggeris. Never wash hand je. Lepas tu nak tambah wash hand dengan sabun. Dengan sabun apa kan bahasa Inggeris? With soap. Wash hand with sabun apa pula nak cari. Kan dah susah. Soap dengan soup lebih kurang. Sebab dia isu dia bukan setakat dia tahu bercakap, dia kena faham juga struktur ayat. Sebab dia bukan setakat perkataan tau, dia akan melibatkan struktur. Bila melibatkan struktur susunan tu, dia mainkan peranan. Tu belum lagi dia guna conversation sembang orang. Baru nak faham struktur. Bila nak guna tu satu hal lagi tau. Faham tak semestinya boleh sebut. Kita lah faham bahasa Inggeris berapa banyak. Lebih banyak kan kita cakap bahasa Inggeris tergabung. Sepak. Sepak. Betul. Dia macam tu. Kalau kita jarang praktis, kecuali kita contohlah kita punya bahasa Inggeris acak ala kadar, tapi kita pergi dalam satu environment orang cakap English. Semua kita terpaksa cakap English. Dan every day kita cakap English. Dan dalam masa yang sekejap kita boleh competent kan cakap English. Dia macam tu lah konsep dia sebenarnya bila bahasa budak-budak ni. Dia bukan jenis kita bagi perkataan hafal guna. No, dia kena dalam environment, dalam situation nak guna tu. Okay? Kalau setakat hafal belum tentu boleh pakai. Berapa jam tadi? Kami ada telefon tadi. Sejam dah Sejam dah. Di sini saja. Okay, yang keempat. Apa gini lah? Lupa. 2, 3, 7 kan? 4, 5. Gesture, intonation, extend. Oh, yang ni. Yang ni yang itu yang saya cakap dekat Mirul. Translate. Yang cakap bahasa sendiri tu kan? Dia tunjuk something tapi dia cakap bahasa dia sendiri kan? Macam dia tunjuk projector masa tu kan? Dia cakap macam something macam tu kan? So, yang kalau yang macam tu, any siapa-siapa, sebab kebanyakan yang dalam session kita ramai juga yang pakai jargon. Jargon lah, means jargon tu bahasa sendiri. Okay, jargon dia bahasa sendiri tu yang membebel-bebel. Siapa nama tu? Aish. Bahasa sendiri tu mungkin yang banyak ni terjemahkan bahasa tu. Kita terjemah dalam bahasa kita lah. Bahasa alien kepada bahasa manusia. Kan dia cakap ET kan, so maksudnya kalau let's say dia cakap dia tunjuk macam tu, tunjuk projector kan. Tu. Okay, apa awak kena cakap? Awak cakap apa dia? Jadi balik kan? Kenapa nak kena tanya? Dia boleh jawab tak kalau tanya? Tak. Ya tu? Apa tanya? Kita tunjuk tu projektor. Terjemah balik tu projektor. Ataupun tanya soalan. Sebab kau tanya kau memang dia tak jawab. Rasa macam mana je. Macam teacher kan sometimes dia keluar satu words yang ada meaning tapi lepas tu tak ada. Teacher words apa sebenarnya tu? Macam tu kan? Itulah. Bagi. Tu terjemah. Maksudnya kita bagi ayat apa yang patut dia cakap walaupun mungkin itu bukan ayat dia. Tapi dia sanggup lah. Kalau dapat tadi nak tunjuk benda lain dia tahu kan. Tapi at least ada terjemahan kat dia lah. At least ada certain bahasa dekat situ. Sama juga kalau tengah main Lego ke apa kadang sometimes diorang keluarkan perkataan bunyi-bunyi macam tu. Aisyah especially dia suka macam tu kan. Banyak kan terjemah. Lego tapi pakai pendek-pendek lah sebab bahasa dia mesti pendek. Lego walaupun dia punya bahasa jargon dia tadi tu, bahasa alien dia tu panjang. Kita pun dah terjemah semua. Panjang ni kira pula berapa panjang ni. Perkataan ayat itu maksudnya kita terjemah tu bagi yang pendek yang padanan dengan dia untuk dia ingat. Jadi Lego, letak Lego, pasang Lego contohnya. Pendek je. Kita tak perlulah kalau dia penjaga tu panjang, kita tak perlu buat macam pasang Lego kat atas ni, letak Lego kat atas ni, sama panjang dengan penjaga. Tak perlu. Bagi yang pendek je. Tapi yang related dengan action ataupun situasi pada masa tu. Yang sesuai lah. Jangan cerita sama lain yang tak ada kaitan. So dia tak boleh. Sama jaga. Naik dengan teacher bersama Naik nak kena translate sekali ya. So itu terjemah. Okay, ini especially kalau anak-anak yang banyak bahasa sendiri. Ini memang working tau kalau untuk yang budak. Sebab kalau yang jaga tu sebenarnya dia cuba tiru orang dewasa cakap. Tapi dia tak ada words. So kita bagi that words pada dia. Action dia pun buat macam orang besar. Sebab dari segi action sampai action dan intonation dia sama macam kita cakap. Just words tu tak ada. So kita bagi words apa yang dia kena guna. Dia itu konsep dia. Okay, so nanti tengok siapa yang jaga ni. Kita practice. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi apa? Tunggu. Bagus Tengok. Ni dia depan.
Satu lagi yang tunggu. Tunggu ni adalah untuk anak, untuk apa tu? Sometimes bila kita, contohlah bila kita baru belajar bahasa, kita perlukan masa untuk recall. Dia bukan setakat baru belajar, kadang-kadang kita, katalah sekarang ni pun kita dah fasih berbahasa Melayu, tapi sometimes kalau ada perkataan kita jarang guna, kan kita ambil masa, apa perkataan tu? Kan, untuk recall, untuk keluar. Kita bukan tak ada, bukan tak ada, tapi kita jarang guna. So kita perlukan masa untuk recall. So untuk anak ni pun sama tau. Sometimes especially ni especially kalau yang dah bercakap sikit-sikit tu, yang jarang-jarang keluar words dia. Tunggu. Maksudnya dia dah ada, dia dah boleh keluarkan perkataan. Macam siapa ya? Kisha. Kan? Dia ada words tapi jarang-jarang keluar. Okay? Siapa lagi? Yang dah ada words, Amar. So, dia dah ada words tapi jarang-jarang keluar. Dia take time. Okay? So ini helpful untuk dia. So bila kita bagi something, let's say bila kita contoh kita main cedok guli tadi cedok guli tu. First kita bagi cedok letak, second cedok letak, third time kita nak suruh dia repeat cedok tadi tu. Okay, third time kita stop, pause. Nak cedok tu, action cedok tu dah ada, tapi the words kita pause. Tapi tadi kita bagi action dan words together. Okay, cedok letak. Lagi, cedok letak. Lagi sekali, cedok letak. Biasanya saya akan stop pada yang ketiga ataupun yang keempat. Okay, so lepas tu bila action cedok tu dah ada, tapi kita pause. Maksudnya pause tu tengok eye contact, maintain eye contact dengan dia. Jangan kita tu, kita mata kita kain sebab dia tak ada cue. Dia macam ni lah. Contoh saya buat. Contohlah kalau saya tanya soalan macam ni. Okay, kalau budak mengamuk kita kena buat apa? Tak siapa jawab. Budak mengamuk kita kena buat apa? Ignore. Itu demo je, saya bukan suruh jawab soalan tu pun. Itu demo, maksudnya bila saya tengok macam ni, you rasa you kena jawab, betul tak? You rasa you kena jawab. Kita cakap something walaupun you tak tahu jawapan. Betul tak? You rasa begitu. Kan you tak tahu jawapan tu apa benda, dan you start thinking. You start process the information. Kalau saya tanya macam ni, okay, kalau kita ni kena buat apa? Kalau yang tahu lah, kalau yang tak tahu tu macam whatever lah, bukan tanya aku pun. Betul tak? Macam tak ada intention nak jawab. So tunggu tu, dia punya cue kita menunggu tu, bila kita ni action tu dah ada tapi eye contact maintain tau, macam Sudah. so bila eye contact maintain, dia akan rasa macam aku kena buat something ke, aku kena cakap apa, nak buat apa lah. Dia akan ada that feeling, walaupun mungkin tak keluar masa tu, tapi dia dah ada that feeling, dia tahu dia kena sebut. Sometimes ada setengah budak dia keluarkan bunyi walaupun the words tu tak solid, cedok, tapi ada sounds. Saja ke, tak, macam tu je ke, ataupun macam any sounds. Kalau any sounds, dia terus reinforce. Let's say lah, dia nak suruh buat cedok kan, cedok lepas tu pause, tunggu, tengok, tunggu jangan lama sangat lah, jangan sampai habis task tu. Jangan sampai 2 jam. Tunggu tu dalam 10 second lah paling lama. Kalau yang attention pendek tu dalam 5 second dah cukup. Dia macam okay. Kalau dia tak bagi, you terus bagi jawapan lah. Kalau dia tak keluarkan words tu. Tapi kalau dia keluarkan bunyi, let's say lah nak cedok tu, dia macam macam tu je, sikit je macam sikit je macam tu je. Cedok. You kan tu. Walaupun bukan words, tapi you dia punya effort. Betulkan dia, macam kita betul lah cakap dengan dia. Yes, you are right. Maksudnya you are right, that response is right. Walaupun words tu tak betul, tapi respon tu betul. Jadi nanti dia ada confident lagi. Yes, betul. Nanti dia tahu bila kita macam tu, dia kena sebut something. Walaupun mungkin masa tu dia tak tahu nak sebut apa, tapi later on bila kita ulang, dia tahu nak sebut apa. So dia tahu bila kita buat macam tu, dia kena keluarkan suara, cue tu. Okay, so macam yang baru-baru yang macam dah cakap tapi yang kurang tu, banyak sound waiting. You try buat sekali 2 ulang, stop, pause. Tengok dia ada itu tak, dia ada keluarkan spontan tak. Tapi dia spontan masa tu, later on you tanya belum tentu dia ingat, sebab mungkin baru sekali. Ulangan kena banyak kali untuk betul-betul lekat. Sekali tu mungkin dia boleh sebut tapi tak lekat lagi tau biasanya. Tapi next time you tanya dia tak ada jawab dah. Tapi you kena ulang lagi, then baru dia akan lekat. Repetition tu kena banyak, at least 10,000 kali untuk ingat. Betul? 1000 kali. Untuk ingat dan untuk store 2,000 kali repetition dia kena dengar. So that's why kena banyak ni. Dia bukan kita bercakap banyak, papat-papat tak berhenti tau.
Kita kena control kita punya production. So macam selalu orang cakap, okay, kena banyak cakap dengan anak, kena banyak cakap dengan anak. Banyak tu tak bererti, tak bermaksud you cakap tak berhenti. No. Banyak tu maksudnya sebanyak mana stimulation bahasa kita bagi tu yang kita rasa dia pick up. Sebanyak mana yang dia boleh pick up. Kalau kita cakap like 1000 words tapi satu pun tak pick up, tak ada makna. Kalau kita bagi 3 words tapi dia betul-betul pick up 3 words tu, lagi meaningful kan. That's why kalau kita cakap dengan dia kata, oh kita letak kat sini, oh mananya, oh kita letak ni macam tu kan. So macam terlalu banyak tu dia takkan pick up lah sebenarnya. So you kena bagi pak solid, words tu solid. Oh letak sini. Kalau tu satu-satu macam tu sebab kita nak dia pick up every words tu. Kan. So sama je. Kebanyakannya semua macam tu level dia, lebih kurang je. Cuma the matter of you nak pakai yang mana satu. Kalau yang macam siapa tunggu ni, kalau yang tak keluar langsung sound, pakai tunggu ni jarang lah berjaya. Biasanya tunggu ni berjaya kalau yang dah keluar tapi sangat jarang, yang sangat berat nak keluar tu. Yang tu. Okay, tapi kalau yang tak ada langsung, bunyi pun tak ada langsung no, tak perlu sangat lah yang ni. You kena banyak bagi prompt dan kena banyak yang kat sini. Okay, so yang tunggu ni yang dah keluar sikit-sikit dia mungkin ada 1-2 patah je, sampai kadang-kadang dia keluar. Yang kita kena, pasal tak kalau kita babai tu stand dia kan kita lamakan bye-bye, kat depan dia bye-bye, tunggu jap, tak ada respon, bye-bye lagi 3-4 kali bye-bye baru bye. Pasal tak? Itu tunggu. Tunggu tu bukan berarti kita bye-bye banyak kali, no. Dia sebenarnya budak akan keluarkan bunyi time kita stop. Itu communication. Kalau bercakap sama-sama naik, itu kan communication. Itu bukan communication buala, betul tak? Kita duduk bye-bye banyak kali, so kita tak bagi chance untuk dia pula. So kita selalu bagi tu, kita bagi sekali 2 je. Lepas tu kita stop tengok dia bagi balik ke tak. Respon. Dia cakap bye-bye, okay stop. Tapi kita eye contact maintain dengan dia. Jangan bye-bye, okay tak ada maksud. Tak sempat nak respon, aku nak respon tak sempat, kau dah lagi macam tu. Saya kalau bye-bye pun, even bye-bye pun, cuba bagi time. Especially kalau dia dah start tiru action. Tiru words tu. Sebab macam dia akan, kau perasan ramai dia punya ni kan, memang macam tu. Bye-bye sekali memang mana tak kan. Okay, pusing balik, okay bye-bye, stop. Then eye contact maintain. Bye-bye. Okay, maintain lagi. Lama sikit baru. Dia sikit je. Tapi walaupun sikit macam tu, you kena reinforce. Jangan suruh dia buat lagi tau, jangan ulang. Jangan cakap, oh lagi sekali bye-bye. No. Reinforce je, maksudnya kalau dari segi dia macam ni, oh bye-bye, dah rasa cukup. Tak perlu, oh apa ulang lagi sekali, cakap bye-bye. Kenapa dia kata? Tak apa, sebab kalau suruh ulang pun dia memang takkan ulang. Sebab dia rasa benda tu stressful. Just reinforce je. Reinforce tu tahu apa Reinforce tu maksudnya kita teguhkan benda tu. Kita say yes you are right. Macam tu. Kita tak cakap yes you are right, tapi respon kita menyatakan itu. Dia rasa tu benda tu betul. Dia reinforce ni ada banyak. Reinforce dari segi verbal yang panjang betul. Itu reinforce dari segi verbal. Tapi kalau ada setengah budak, dia reinforce dari segi visual. Tepuk tangan, reinforcement visual. Dia betul best, macam orang enjoy. Something yang positif bagi dia. Okay, kalau reinforce yang dari segi fizikal kita bagi, contoh biasa orang bagi stiker. Budak tu buat betul, dia dapat stiker. Itu reinforcement dipanggil, tapi reinforcement dari segi ada something yang dia boleh buat. Contoh dia buat bagus, oh baguslah awak dapat 1 stiker. Itu reinforcement juga. Maksudnya reinforcement tu action kita bagi untuk membuatkan kanak-kanak tu nak buat lagi action. Seorang gelak boleh cukup reinforce budak. Kan kalau dia buat something kita gelak, tu je ulang. So kita boleh gelak tu sebenarnya reinforcement. Dia membuatkan dia nak mengulang benda tu sebab dia rasa benda tu best. Minum dah semua. Sorry? Aku dengan Ya gelak. Kadang sometimes action yang sikit je. Bila dia buat macam ni kan, dia buat macam ni, kita macam kan dia seronok. Betul tak? So nanti dia buat lagi, kita macam so dia buat lagi. Itu reinforce, itu punya action tu sebenarnya reinforcement untuk dia. Dia rasa benda tu best. So kalau itu memang reinforcement untuk dia, gunakan reinforcement tu untuk bagi language. Sebab dia tengah ada attention tau. So dia buat macam ni, kita macam kita baca tu dia gelak. Lepas tu dia buat lagi sekali, nak tangkap, takut. Bagi words lah. Bagi words. Itu the best time. Dia tengah ada attention tau. Itu the best time tu bagi. Kelakar Kelakar Kalau jawab kelakar tak terkejut tau.
So ini antara yang saya bagi 7 ni, right? So saya rasa tu saja untuk kelas, bukan untuk kelas ya, untuk parents. Yang untuk kali ni tu saja antara sharing untuk kali ni. Okay, semoga bermanfaat. Seterusnya ni akan disambung. Lupa pula satu, okay, sikit lagi. So nanti insyaAllah kita akan live lagi. Tak ada soalan kan? Tak ada. So itu saja. Assalamualaikum.